press conference today is in relation to the current detention of Muhammad Arif Abu Samah. He's 19-year-old. He lives in Selayang with his parents. He was detained on 8 March 2011 at 5 AM in the morning when the police came to her house and to his house and then just grabbed him and took him away without telling the parents the reasons for his arrest. And later, we found out, the parents being informed that he was detained or arrested at that time under Section 3(1) Ordinance Darurat 1969, the Emergency Ordinance. In the order or in the notice that they sent to the family, it stated that Muhammad Arif was arrested on the 18th March, where in fact the real fact is that they arrested him on the 8th. But in the notice that they sent, tangkapan di bawah Section 3 Ordinance Darurat stated that he was arrested on 18 March and the place of arrest was di tepi Jalan Besar Bukit Idaman, Batu Caves, Selangor. Looks at this irregularity and how a person's liberty, a person's life is taken away just like that under this draconian emergency ordinance. This clearly demonstrates how draconian emergency ordinance is, and it's been inflicted to young people, youth. He's a student, he's waiting to pursue his studies. He's now working part-time to collect some money, and also the mother can relate to us what actually happened on that day. And when the mother visited him, he was telling the mother that he was badly beaten up by the police, using all sorts of methods of torture, and the father or the mother received a call from somebody asking for 15,000 to be paid to secure his release. Imagine, this is what's happening under the emergency ordinance, which licenses detention without trial. And you have to understand that this particular emergency ordinance licenses detention without trial. That means anybody can be detained under this emergency ordinance. That person will not be brought before the court, and they will not have their chance to explain what actually happened. Muhammad Arif tidak mempunyai sebarang rekod jenayah. Dia dituduh dalam satu jenayah mencuri motosikal. Ya, imagine, bayangkan ya, jenayah mencuri motosikal adalah satu jenayah yang common ataupun jenayah yang boleh dibuktikan di mahkamah, boleh dicari bukti dan boleh dibawa ke muka pengadilan, dan adik Muhammad Arif boleh menjelaskan ya kedudukan dia sama ada dia terlibat atau tidak dengan kecurian motosikal, dan kenapa dia perlu ditahan di bawah satu ordinans darurat yang tidak membenarkan dia dan keluarga untuk pergi ke mahkamah untuk membuktikan dia tidak bersalah. 8 bulan 3 pada 5 pagi ada orang ketuk pintu rumah saya. 5 pagi lah. Lepas tu bapak dia yang buka pintu. Masuk buka pintu. Lepas tu dia kata dia nak cari Muhammad Arif. Lepas tu bila pintu tu buka, dia terus masuk dalam rumah. Terus masuk ke bilik Muhammad Arif. Masa tu anak saya sedang tidur. Dia tak ada beritahu kami dia nama siapa, daripada mana. Kami pun tak tahu dia ni siapa. Masa tu anak saya pakai seluar pendek. Dia cakap suruh pakai seluar, pakai baju apa semua. Saya hairan, saya tanya dia, kenapa ni cik? Dia cakap dia daripada IPD Gombak. Dia ambil anak saya. Itu saja yang dia cakap. Dia terus ambil anak saya bawa keluar. Lepas tu saya pergi jumpa dia di Balai Rawang. Dia bagi tahu saya dia kena pukul dengan teruk, dengan wayar, dengan batang paik, satu lagi macam batang besi. Dia cakap teruk dia kena pukul.
Lepas tu pada 24 hari bulan, dalam 9 suku lah pagi, ada orang telefon saya, suruh saya sediakan pakaian anak saya, bawa pergi ke Balai Rawang. Tetapi kena sedia RM15,000. RM15,000. Dengan segera, dengan secepat mungkin dia suruh saya pergi. Saya cakap, saya tak ada duit. Dia cakap, puan, ini tak boleh, nak kena cepat. Saya cakap, tunggu, saya nak bincang dengan suami saya dulu. Nanti dia kata apa-apa hal, puan call tuan. Lepas tu saya call dia, dia tak ada jawab langsung. Dah tak ada nombor tu, tak ada dalam perkhidmatan. Anak saya memang dianiaya oleh pihak polis. Memang dianiaya oleh pihak polis. Dengan ini, saya nyatakan bahawa anak saya ini pada 8 hari bulan 3 pukul 5 pagi saya membuka pintu dan pihak polis sudah datang tunjuk kad warna biru, saya polis. Dia cakap saya polis dari IPD, dia cakap IPD Gombak. Dan saya pun tidak menjemput beliau masuk ke rumah saya. Dia bertanya anak saya Muhammad Arif ada di rumah? Ada. Jadi saya ketuk bilik Muhammad Arif dan saya sedikit pun tidak panggil pihak polis ini masuk ke rumah saya. Mereka terus menyerbu masuk ke bilik anak saya dan memanggil anak saya pakai seluar baju dan dia bawa anak saya ke balai polis. Setelah disoal siasat selama 10 hari oleh pihak polis, pihak polis tidak boleh menyabitkan kesalahan ke atas anak saya atau tuduhan, menuduh anak saya bahawasanya anak saya mencuri motosikal. Setelah itu, pada 18 hari bulan, pihak polis ada menelpon isteri saya, menyatakan kepada isteri saya bahawasanya anak saya ditahan atas tahanan 60 hari. Masa itu dia tak nyatakan kepada saya EO ke apa pun, dia tak beritahu. Tak beritahu kepada saya. Dia beritahu 60 hari. Setelah itu pada 21 hari bulan saya jumpa sendiri dengan Tuan Padil. Saya nyata kenapa anak saya dikenakan macam ni? Kenapa semestinya anak saya kena macam ni? Dia cakap anak saya mengaku. Saya cakap kalau anak saya mengaku mencuri kenderaan, kenapa encik tak cas dia? Kalau sekiranya anak saya melakukan perkara yang sedemikian rupa. Sedangkan anak saya sama sekali tidak mencuri kenderaan bermotor yang dibawa, yang dinyatakan oleh polis. Yang bermasalahnya, kenapa anak saya ditahan atas ordinan darurat? Kenapa? Kenapa dan mengapa anak saya ditahan di atas ordinan darurat? Itu yang membuat saya jadi serba salah. Saya tak tahu ke mana hala tuju yang saya harus tuju. Saya sebenarnya seorang pelajar di Pahang Skill Development Center di Kuantan, Pahang. Semasa kejadian 10 Ogos, anak saya ditangkap di rumah sewa. Sebab masa waktu tu dia nak sambung pelajaran dia yang semester keempat. Selepas itu dibawa ke IPD Kuantan, dipukul di sana. Lepas tu dibawa balik ke IPD Kemaman, dipukul, dijerut tekuk dengan rantai, disepak di dada, banyak lagi lah. Lepas tu selepas habis 14 hari direman di IPD Kemaman, dia dibawa ke IPD Marang selama seminggu. Selepas tu dibawa balik ke IPD Kemaman pada 31 Ogos, dan pada 1 September dia diletak under EO selama 60 hari di IPD Kemaman. Dan pada 30 Oktober 2010 anak saya dihantar ke pusat pembinaan akhlak di Machang, Kelantan, dan dia ditahan selama 18 bulan. Tapi alhamdulillah saya bertemu dengan Cik Latifah dan dia tolong saya. Saya bawa dia masa representasi dengan panel lembaga pada 15 Disember tahun lepas. Selepas lebih kurang 5 minggu, anak saya dapat pengampunan daripada Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong, dan dia dibebaskan pada 21 Januari 2011, dan dapatlah disambung balik pelajaran diploma dia di PhD Kuantan. Sedikit sebanyak, walaupun dia disambung, loan dia dah dibekukan, jadi saya pun banyak menyusahkan saya lah. Jadi nak unfreeze balik tu payah jugalah. Anak saya dah lupa dia tangkap sehari sebelum anak Puan Hamiza. Dia tangkap dekat rumah saya pada pukul 4 pagi ke 5 pagi macam tu lah. 2 hari puasa rasanya. Dia tangkap anak saya, dia cakap anak Puan ada sindiket
ada geng curi motor. So saya tanya dia macam mana, anak saya selalu dekat rumah. Dia cakap tu saya tak tahu. Lepas tu dia cakap dekat anak saya pun tak faham bahasa dia orang kan. Dia cakap kau kena petik ni, dia cakap. Saya pun pelik macam mana ni. Lepas tu saya pun pergi dekat anak saya tanya dia apa-apa, dia tak tahu apa-apa kan. Lepas tu dia tanya kau kenal orang ni, memang dia kenal sebab dia memang dia ada motor, dia selalu pergi ramai-ramai konvoi motor apa kan. Dia selalu ikut. Kalau hari Minggu lepas kerja, Jumaat, Sabtu memang dia ikut. Itu saya tahulah dia ikut apa, dia jadi marshal apa saya tahu. Jadi saya pun terkejut macam mana anak saya boleh buat. Ni kan kerja macam ni, dia malam memang dia dekat rumah. Lepas tu saya pergi dekat IPK Kemaman. Saya tanya dia cakap anak saya tak ada apa-apa, cuma saksi. Dia ni saksi utama. Lepas tu dia ditangkap di asing, dia tak sekali kan. Anak saya ni dia tak suka susahkan saya kan. Dia tak cakap dia kena pukul. Cuma kawan-kawan dia je cakap dia kena pukul. Tapi dia tak cakap dia kena pukul dekat saya. Kalau saya tanya dia kena pukul ke, sikit je dia cakap macam tu lah. Tapi kawan-kawan dia cakap memang dia kena pukul lah. Yang saya pelik tu macam mana dia tangkap tapi dia asingkan anak saya ke balai lain. Dekat macam kawan-kawan dia semua dekat IPK Kemaman. Anak saya ni dekat Pasir Gajah, dalam lebih kurang 20 km lah daripada balai polis tu. Tu yang saya pelik. Sebab dia cakap anak saya ni saksi utama. Macam mana anak saya boleh terlibat bila dah seminggu dia kat dalam tu baru dia cakap kat saya anak puan ni terlibat. Dia cakap tu yang saya pelik. Dari awal memang dia bawa anak saya, dia cakap kau tak payah bimbang lah, kau cuma saksi je, saksi utama. Itu pun yang saya senang hati kan. Lepas tu dia bebas anak saya, dia ambil anak saya. Masa dia ambil, lepas tu dalam 2 hari dia bebaskan anak saya. Lepas 3 hari, lepas tu dia suruh kita orang pergi balik. Dia cakap kalau tak datang kena saman 3,000. Jadi kita orang pun pergi. Pergi itulah dia terus ambil anak saya. Lepas tu dia tak ada bicara, dia tak ada apa. Dia telefon kita orang suruh pergi pada berapa bulan ni? 1 September. 1 September dia orang panggil kita orang pergi. Dia cakap anak saya kena tahanan 60 hari. Lepas tu 30 Oktober pergi ke 30. Lepas dia habis 60 hari, 30 hari bulan tu dia pergi ke PPA Macang. Sampai sekarang anak saya masih kat dalam. Ya, apa yang terjadi sebenarnya sekarang ini? Ya, ordinan darurat ni digunakan oleh polis untuk menyelesaikan kes-kes tanpa membuat sebarang siasatan. You know, they don't have to investigate, they don't have to probe into all these details of crimes that are happening in Malaysia. They just use this, they close the files and they happily report to the IGP, oh, we have solved this. Whereas we know for a fact that this is not true. Victims, innocent people are being put under this just to let the people know that crimes have been solved, where in fact, in reality, crimes have not been solved, and this is very dangerous.